pada slide. Okay, so anda perlu tulis, tak boleh anda tengok, lihat saja apa saya buat, nanti tak ingat. Okay, jadi so ini data tadi daripada notepad. Ini masih ada lagi daripada example tadi, anda tambah sahaja. Okay, so now we are going to open and read data from file. So to do that, since that we already create the sales.csv, so we will use the same function, the object of fp ataupun file open, whatever that the name that you want to give. So you call the function open sales.csv and R. So R mean you will read the data. Okay, kalau write maknanya anda masukkan data. Kalau W plus maknanya anda akan masukkan data, simpan data dan anda akan read. Okay. So ini hanya untuk baca sahaja, baca data. So kod ini apa yang akan dilakukan adalah first baca data daripada file nama sales.csv, kemudian anda akan simpan data. So anda tahu bahawa dalam data ni ada parameter item, ada item name dan ada item quantity, lepas tu ada item price. Ada 3 perkara ni. 1, 2 dan 3. Okay, so kita akan retrieve data berkaitan dengan item name, okay, dan kita retrieve daripada file dan masukkan dalam array. Okay, sekali lagi maknanya kita retrieve data mengikut kategori dia, iaitu item name, ada pen, marker, paper dengan notebook. Jadi keempat-empat maklumat berkenaan item ni kita akan baca daripada file dan simpan dalam array. Kalau anda masih ingat, anda pernah buat ni daripada data yang dimasukkan oleh user. Okay, anda simpan, data array anda simpan ke file. So sekarang ni data dalam file tu anda nak masukkan dalam array. So macam mana nak buat yang tu? Okay, so cara nak buat, pertama sekali ni tadi. Okay, kita buka file ni. Okay, so kita tahu kategori dia. So satu line ini dipisahkan oleh koma, koma ni. So the second thing adalah kita akan create array called a list. Okay. So ini sebenarnya satu lagi cara Python untuk baca data daripada file yang lebih mudah. Okay, yang ini saya tak ajar sebelum ni. Dan ini boleh digunakan apabila anda nak implement array. Okay, sebab Python ni dia sebenarnya banyak sangat cara untuk represent data dalam bentuk group. Array, ada list. Okay, so untuk beginner macam anda, saya tak sarankan untuk anda cuba yang shortcut macam ni. Okay, so buat yang long cut. So bila anda dah tahu long cut, so bila belajar yang shortcut tu, okey lah, anda boleh, maknanya in future kalau anda nak guna cara yang panjang, guna yang ni. Kalau nak guna cara yang lebih mudah, macam ni. Okay, itu je lah tujuan dia. So anda boleh pilih, you decide. Okay, as long as you have learned different ways of manipulating an array atau list. So
sebab kita nak simpan item name ni dalam bentuk array. Okay, jadi kita create lah satu list, array list untuk item, satu array list untuk quantity. Kalau sebelum ni anda akan guna 0 for index, in range, ni kan. Sebenarnya ada cara yang paling mudah macam ni je. Okay, tapi kalau anda berguna yang ni, dia perlu maknanya ada satu function anda perlu tahu. Tapi kami tak decide nak ajar dulu sebab benda tu dia terlampau mudah. Okay, tapi nanti you decide on your own. This is another way of creating an array list. Okay, so dua ni, ini maksudnya you create array list untuk item, satu lagi untuk quantity. Okay. Bapak senang array dia buat. Okay, now so bila dah ada dua variable array list tu, okay, you are ready untuk retrieve the data from the file. So caranya adalah, of course you have to do a looping. Ini sama macam yang anda buat yang lepas. Okay, contoh yang ni. Okay, so ini untuk 2D. Ni pun 2D. So yang ni kan, for row, in range, right? So sama. So for info, you baca kejap kat mana yang baca. Okay, yang ni. So from file in FP kan, ini anda baca semula data yang disimpan dalam file temperature.csv. Okay, where is it? So here, so for info in FP, so this is the FP yang anda gunakan objek untuk dapatkan data daripada file sales.csv. Okay, so selepas itu apa anda buat, ini pun sama macam yang lepas. Ni dia. Okay, anda akan pergi daripada satu line ke line yang lain. Contohnya ini adalah data yang disimpan dalam notepad. Okay, so saya stop sekejap presenting. Cancel entire screen. Screen 1, okay. Share. Right, so this is the function untuk pergi daripada satu row kepada row yang lain. Contoh dalam notepad anda, ni kan ada row pertama, row kedua, row ketiga, row keempat. Jadi this code akan pergi setiap line by line. Dia akan looping. Okay, so dia akan baca line yang pertama ni. So untuk line yang pertama ada 3 data, pen 180 dan RM9 yang mewakili ini item name, ini item quantity, ini item price. Jadi ini satu line ini akan disimpan, okay, semua data dalam satu line ini akan disimpan dalam variable sales. Okay, so dalam variable sales ini dia akan anda perlu identify. Okay, so let's say ini sales. So dalam sales sini anda nak retrieve data yang mana satu? Pen ke 180 ke 9. Jadi di sini anda nak retrieve info iaitu item name dengan item quantity. So item name ini berada pada sales 0. Okay, maknanya sales ini adalah array. Okay, array yang ada 3 maklumat. 1, 2, 3. Okay.
dan ianya dipisahkan, ada divider tengah-tengah by koma. Okay. Alright. Dan so bila dah ada satu sel sini, okay, anda akan retrieve pen. So pen ini anda nak letak dalam mana? Anda nak letak dalam pen dalam satu array item, jadi nak letak macam ni. Pen. So anda nak buat macam ni sebenarnya. Okay. So ini tadi satu line ni. So ini dipanggil sales. So sales 0 adalah you nak dapatkan pen. Selepas itu akan masukkan dalam item. So item adalah array. So ini array dia tadi. Item ni array. Oops. Baru satu. Okay, you settle yang ni. Lepas tu array yang kedua QTY tu. Okay, QTY. Kita dah declare tadi kan kat sini array QTY. So QTY adalah data yang kedua. So kenapa kita guna eval? Sebab kita nak sales. Ingat bahawa data ini walaupun dalam bentuk nombor, tapi bila kita retrieve, kod faham bahawa data ni dalam bentuk string, perkataan. Kita tak nak macam ni. 180. Kalau begini maknanya ini adalah data perkataan. Walaupun nombor tapi difahami sebagai perkataan macam pen. Kita nak dia jadi macam ini. Data macam ni supaya boleh kita buat pengiraan ke apa sahaja. So untuk itu that's why kat sini is either kita boleh convertkan dia. Okay, kita convertkan dia dalam bentuk eval ataupun int. Boleh juga int anda tulis kat sini. Okay, int. Maksudnya anda convert data ini dalam bentuk, okay. So loop yang pertama, loop 1. So sales tu akan retrieve, okay. Sales tu, okay, sales yang ni, right, anda akan retrieve 10 180 9 sekasang. Okay, dia masuk macam ni, loop 1. So now daripada sales ni anda hanya nak ambil yang ini, nak masukkan dalam item. So cara dia adalah ini dia. Okay. So ini dia punya output dia. So ini proses dia. The code that you have to write. Okay, item.append. Okay, sales 0. So sales 0 adalah yang ini. So ambil data daripada sales 0, index 0, masukkan dalam array item. So bila nak masukkan, bila add data, okay, append ni maksudnya add data to the list. Okay, so append ni maksudnya masuk data, add data. Mudah saja. So dia akan masuklah mengikut susunan, mengikut indeks. So sekarang ni item ni kosong, tak ada apa-apa. Bila anda write like this, item.append, anda hantar data yang perlu dihantar. Jadi dia akan, contohnya mula-mula dia kosong macam ni, okay. So bila anda type item.append sales index 0, akan berlaku macam ni. Okay. Dan bila anda panggil quantity.append eval sales 1, okay,
Maknanya ini kan string, tapi bila anda ada eval ni, anda akan convert string ini kepada nombor. Jadi apa yang berlaku? 180. Okay, so inilah bagi looping yang pertama. So looping yang kedua, masih lagi pada line code 19 hingga 23 ni ya. Ini saya terangkan yang 19 ke 23. So jadi kalau anda nak faham, anda bolehlah copy paste tulis seperti yang saya tengah terangkan ni. Okay, so sekarang loop yang kedua. Okay, so sales ni akan retrieve data yang ini pula. Maka 180 8. Okay, so ini loop yang kedua. Sales masih lagi variable sama tapi nilai dia adalah marker pula, data yang kedua. Jadi sekarang sama, anda akan gunakan item.append sales 0. So sales 0 adalah marker, akan dimasukkan ke dalam item.append. Jadi dia akan buat tambah marker. Okay. So bila item.append sales 0, yang berlaku adalah jadi macam tu. Okay. Then so bila anda tulis yang ini pula, yang berlaku adalah kod yang sama, anda tak buat apa-apa perubahan pun, namun nilai dalam array tersebut telah bertambah. Jadi 180. Okay, tadi pada loop pertama array item hanya ada satu data. Tapi bila loop yang kedua, item ada dua data, quantity pun ada dua data. Okay? So far ada soalan nak tanya? Okay ke? Boleh ya semua? Boleh tak? Boleh ya? Okay. So now kita pergi pada loop yang ketiga. So sales ini kita dah ambil, kita dah pergi ke pen, maka now ini kan data yang dalam anda punya sales tadi, ini data yang ketiga, copy. So akan kat sini. So sales ni loop yang ketiga dah tukar data paper. Coding yang sama, kita tak buat apa-apa, ini hanya berlaku di semasa kita run the code. Okay, jadi 170 9. Okay. So paper now kita nak masukkan tambah data dalam array item dan quantity. Jadi item tadi dah ada dua. Now bila kita run this code pada loop yang ketiga, looping yang ketiga, repetition yang ketiga, apa yang berlaku? Tambahlah lagi satu. Okay, dalam array tersebut ini pun sama, tambah 170. Okay, now bila loop ketiga, repetition yang ketiga, maklumat dalam array item dah menjadi 3 daripada 2. Maklumat array quantity daripada 2 menjadi 3. Okay, samalah juga loop lah lagi. Loop yang keempat. Paste notebook. Cut
260 Okay, so tu data tersebut. So kita akan tambah data menggunakan function append. So tadi sebelum ni loop 3 ada 3 data. Now tambah satu lagi iaitu notebook. Copy, paste. Okay. So ini pun sama. Daripada 3 menjadi 4. 2, 6, 0. Okay. So apa yang berlaku selepas loop keempat? Stop lah. Sebab kita dah habis iterate keseluruhan data. Tak ada dah data selepas notebook ni. Habis lah. Okay, dia akan tak loop dah. Okay. So now your array. Okay, saya run kod ni. Okay. View variables. Oh, tidak ada di sini. Okay. So tadi data yang anda retrieve, okay, disimpan dalam array ini. Ini data dia. Okay. Akhirnya apa yang ada data tersebut. Okay, quantity ada tu. So bila dah data tu anda retrieve dan masukkan dalam array item dan quantity, now you boleh display data tersebut, data array tersebut dalam matplotlib. Okay. So first of all adalah kita carilah menggunakan suitable function plot ni. So untuk kita plotkan, tadi kita plot menggunakan plot je, plotting je. Okay. Now kita guna bar pula. Plot bar. Okay. This bar chart. So kita objek plt dot bar, dan di dalam ni parameter yang kita akan tambah adalah item. So item ni adalah array tadi. Okay, apa item yang kita nak paparkan pada setiap bar tersebut. Bar ni yang hijau ni. Okay. And then the next is array quantity, array list quantity. And then color, let's say kita berikan nama green. Lepas tu label dia adalah label of the legend lah. The legend of this bar ni adalah sales items. Dan bawah-bawah ni kita nak plotkan, kita nak letak apakah apa dia ni, caption dia untuk paksi X dengan paksi Y. So untuk tersebut kita panggil function X label. So kita berikan nama item. Okay, so let's say saya tukar sini item name, item quantity. Okay, saya tutup, saya run balik. So dia akan display sales item, item name, item quantity. So anda boleh play around lah dengan setiap parameter yang bersesuaian untuk keluarkan figure seperti yang terpapar ini. Okay, so anda boleh decide lah font size. So semua ini anda boleh play around dan cari. Dia mungkin, sebab ini semua kena explore. Okay, mungkin yang ditunjukkan example ni adalah basic. Anda boleh tambah, let's say anda nak tukar warna setiap array, setiap item ni, mungkin boleh cuba explore. Okay, so font size. Lepas tu dia punya plt.title untuk ubah dekat atas ni, sales record, font size dia nak besarkan dia, dan then plt legend ini adalah untuk keluarkan legend ni. Okay, dan juga plot show. So ini memang wajib lah sebab anda nak tunjukkan. Okay, let's say tak nak legend ni,
buang je lah. Tak ada dah. Item legend yang sales item kat sini tak ada. Okay. So kalau nak, anda enablekan dia, tulis legend. Okay semua? Boleh? Okay kan? Okay. Right? So mudah tak? Mudah je kan? Cuma sekarang ni anda perlu gunakan visualization ini. Contohnya anda daripada projek anda nak keluarkan average temperature ataupun anda nak keluarkan trend parameter yang berkaitan dengan projek anda. So boleh gunakan sama ada bar chart ni ke, okay? It's okay. So if you apply like this, you already satisfy the rubric untuk projek. Jadi sekali lagi, example 1 ini adalah untuk plotting daripada array, namun bukan kita baca data daripada file. So kod yang kedua ini adalah kita baca data daripada file yang sedia ada. Okay, kita baca. Kita masukkan data tu dalam array. So kita kena create 2 array list. So ini kita transfer daripada file ke dalam kedua-dua array ini, dan kemudian bila data tu dah available dalam dua-dua array, so kita boleh plot dia. Okay, so itulah prosesnya. Dapatkan data daripada file, masuklah dalam single variable ataupun dalam array. Biasanya array lah sebab kita kan banyak ni kan, banyak untuk paksi X dengan paksi Y, banyak data, bukan satu sahaja. So daripada array, masukkan data array tersebut dalam array dan kita hantar array tersebut untuk keluarkan graf sebegini. Okay, so itu sahaja. Ada soalan nak tanya tak? Mana-mana dalam kod ni yang anda tak faham? Oh ya, jangan lupa fp.close. Sebab anda menggunakan file, anda buka file. Ada soalan nak tanya semua? Dapat ke keluar graf macam ni dalam bentuk ni? Berjaya ke keluar? Tak berjaya? Dapat, okey. Ada soalan lagi nak tanya? Kan graf ni nak line macam mana, maksudnya tak nak bar, nak line, boleh ke? Boleh lah, tukar, kena explore. Line ni tadi. Sebab setiap graf ini dia ada pelbagai dia punya ni function ni. Oh yang depan. Ya, so kena pergi tengok. Contohnya kalau nak cari untuk plot tadi dalam bentuk line. Contoh kalau dalam slide tu ada dinyatakan, so ini tadi dalam bentuk bar. Okay, dalam slide. The next one is, so contohnya ni occupation. So contoh nak letak yang macam ni, lagi banyak. Okay. So ni dalam bentuk pie chart. So kalau pie chart
they have a different, inilah yang saya masukkan tadi, plt.py, parameter dalam ni. Dia tak semestinya anda hafal, tapi anda kena tahu apa function yang perlu dipanggil. Okay, so boleh pergi ke sini. So many more plotting function. Okay, terpulang pada anda untuk nak pie chart ke, so contohnya nak dalam bentuk, okay, let's say klik kat sini kan. So ni, ni dalam bentuk plot, line. So dia ada dia punya apa nama, ni X dengan Y. X dengan Y ni adalah array. Okay. Okay, so ini sampel file dia. Okay, boleh semua? So anda fahamkan konsep dia. Kalau daripada file tu, first dia adalah anda perlu, kalau anda nak baca daripada file, perlu retrieve dahulu. Okay, retrieve data tu daripada file, masukkan dia dalam array. Okay, saya recap balik semula. So, capture the data daripada file, create array, dan kemudian masukkan data yang daripada file ni ke dalam array ni, masuk data yang berkenaan. Okay. Selepas itu, barulah gunakan array yang ada dah data daripada file untuk kita plot. So, satu lagi, kalau tidak kita retrieve data daripada file, anda boleh, contohnya data daripada user. Okay, data pada user anda masukkan dalam array dan anda plot. Okay, boleh ya? Boleh faham ya semua? Jadinya saya rasa anda boleh proceed dengan projek bersesuaianlah dengan data yang anda ada dan apa yang anda nak display. So anda boleh rujuk dekat slide ni untuk contoh plotting yang untuk contohnya yang ini. Okay, kalau nak pie, anda boleh gunakan yang ini. So kalau yang ini kita ambil data daripada ni contohnya daripada task.csv. Okay. Ni pun boleh for raw file in open. Jadi dia tidak ada tak perlukan yang ini tadi, FP. So ini pun boleh. Ni short form dia. Maknanya anda tak nak create FP equal to open sales.csv. So kalau tak nak buat macam tu, boleh terus sebegini. Terus je. For raw file, okay, in open. This is the more shorter version. So dia punya fungsi dia sama seperti kod yang ini ni. Kod yang line pada 5. Cuma kod yang ini diasingkan, baca, lepas tu dalam setiap data tu anda perlu retrieve satu line. Kalau kod yang ini, okay, yang ini masih lagi sama, yang bar ni tadi, terus combine dia dua tadi, line mana? Line 5 ni
dan line 12 dikombine jadi satu je, iaitu pada line 6. For raw file in open task.csvr. Okay, so dalam Python boleh main dia shortcut ni. Cuma saya ajar long cut dulu. Okay, this is the long cut. This is the shortcut. Bercampur ke tak boleh? Maksudnya ada buat shortcut, ada buat long cut. Boleh. Boleh. Boleh je. Tapi bila sebab bagi saya itu bergantung pada anda nak pilih yang mana satu. Tapi anda tahu long cut macam mana, shortcut macam mana. Pemilihan shortcut long cut terpulang pada anda asalkan keluar maklumat yang diperlukan. Okay, contohnya kalau ada kawan tanya apa beza antara yang ini yang ni, so anda dah boleh terangkan bahawa sama saja, cuma yang ini diasingkan line 5 dan 12. Manakala yang ini disatukan pada line nombor 6. Tu je. Okay. Okay, dia yang ini dia lebih spesifik. So you ada satu lagi array nama task kat sini. Okay, task. So untuk baca data daripada file task.csv. Okay. Dia ada raw file, lepas tu ada satu lagi daripada raw file, ada satu lagi array task. Okay. So lepas task tu barulah masukkan names ini dalam satu array names. Dan percentage ni dalam satu array nama work. Okay. So begitulah caranya. Okay. So kalau nak lebih selesa dengan yang ini, untuk kod yang lebih panjang, so you proceed dengan yang ini. Kalau tidak, you boleh buat yang ini. Lebih pendek. Okay, so itu sahaja untuk visualization untuk anda apply dalam projek. Okay, so sebelum kita end ni, so hari Rabu kan, itu adalah kelas yang terakhir. Jadi pada hari Rabu saya nak adakan quiz nombor 4. Okay semua, quiz nombor 4. So saya harap anda semua dapat hadir, sebab sepatutnya anda hadir pada waktu tersebut adalah sesi lab. Okay, dihadir dan untuk anda semua buat quiz nombor 4. Jelas ya semua? Jelas. Jelas ya? Jadi quiz nombor 4 adalah chapter 5. So mungkin sebelum anda buat quiz tu, saya akan recap dulu sampel answer untuk soalan had dalam chapter 9. Kan yang chapter 9 ada dua soalan tu kan. So saya akan share with you the answer, and then lepas tu baru anda buat quiz nombor 4 untuk chapter file tersebut. Okay, so untuk visualization tak ada quiz. Ianya hanya anda punya projek sahaja. So itu quiz. Jadi quiz akan diadakan pada hari Rabu. Bermula jam 3. Saya akan buka daripada petang tu sampai malam lah. Okay, kalau anda tak nak buang masa, anda boleh terus jawab. Dia sekejap je. Okay, waktu lab tu boleh jawab. Dan projek, okay, so sepatutnya projek dihantar pada hari 27, tapi
bagi yang mereka yang dah siap projek, kalau nak hantar pada deadline yang dinyatakan ada kalam boleh, tapi kalau yang tak siap lagi, saya extend penghantaran projek sehingga minggu hadapan. Boleh ya semua? Sampai hari Jumaat minggu hadapan. So tak kisahlah kalau anda bercuti ke, anda pergi berholiday Chinese New Year ke apa-apa, as long as anda hantar projek pada 4, itu adalah deadline yang terakhir. Saya extend sampai 4 hari bulan 2. 4 bulan tu lambat je. Jelas semua? Betul. Okay? So nak hantar minggu ni boleh. Kalau dah siap, anda nak hantar mengikut deadline dalam kalam, silakan. Tetapi saya bagi extension sehingga minggu hadapan 4 hari bulan Februari. So itu final extension untuk projek. Kira perlukan kita nampak visualization ni kira. Ya, betul. Betul ya, macam assignment tu nak kita nampak array dengan repetitif macam tu. Assignment hari tu sampai tak ada array, sampai looping je. Repetitif step. Okay, so untuk projek, so ini dah dia. Implement semua chapter yang anda belajar sehingga chapter visualization. Visualization ni simple sahaja. Yang penting yang sebelum-sebelum tu, betul tak? Tapi kalau sebelum tu tak ada, tak apa, macam tak ada kiraan pelik-pelik. Tak apa Kira anda kena rujuk semula lah rubrik yang untuk projek. So kena tengok balik semula apakah pemakahan untuk projek. So kena anda punya outcome untuk projek kenalah mengikut berdasarkan pemakahan untuk projek. Okay, so yang bagusnya adalah anda tak perlu fikir projek lain. Anda boleh continue daripada assignment. Tapi saya punya assignment tak boleh buat geras sebab saya calculation yang besi tu. Maksudnya saya punya engineering ni tapi tak boleh buat geras. Maksudnya kena kalau software akan keluar gambar besi dengan beam tu. Tapi saya tak boleh buat. So kena ada data yang boleh extend, fikirkan kesesuaian, maknanya data besi tu bukan satu besi, mungkin penggunaan besi dalam bulanan ke, sebegitulah contoh. Doktor kira kita boleh tukar sikit-sikit lah macam mana kita buat daripada assignment tu. Okay. Ya betul, boleh tukar. Skop tu lebih luas supaya bersesuaian dengan anda nak gunakan array, function, file dan juga visualization. Tapi asas dia masih sama kan? Dia punya area of domain yang data yang anda guna tu masih lagi sama. Tapi kalau anda nak buat data yang lain boleh terpulang pada anda. Okay. Okay, boleh tukar ingat boleh tukar. So kalau tukar anda kena start daripada zero lah. Memang penat sikit. Itu je lah. Okay. Madam. Ya? Quiz time class ke? Time lab. Pada hari Rabu saya akan buka start pukul 3, tapi kalau anda misalnya lah anda tak nak buat lagi sejam tu, anda buatlah malam. Saya buka sampai malam. Cuma saya rasa paling mudah kalau buat je lah terus pada waktu lab tersebut. Okay, thank you madam. Okay, supaya tak lupa. Tu je cumanya. Okay. Saya beri peluang untuk access sampai malam. So bukan dalam masa, memang pada masa lab. Bermula pada masa lab. In case lah ada beberapa orang yang dia ada dah ada appointment, sebab semua tu yalah pergi ambil booster ke pada hari Rabu petang tu kan, baru dapat appointment hari esok contoh.
So kalau tak ada apa-apa, tak ada apa reason, okay, please attend the lab session on Wednesday. Sila beritahu kawan anda semua. Okay, so terima kasih semua. Kita jumpa pada hari Rabu. Thank you, madam. Terima kasih. Thank you, doktor. Thank you, Okay. doktor. Thank you, doktor. Thank you, Thank you, doktor. doktor. Bye, thank you. Thank you, doktor. Thank you, Okay, doktor. thank you. Have a nice day.